Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tolong uruskan satu rangka manusia kat dalam rumah arwah Cikgu Jumri. Itulah kandungan satu nota misteri yang diletakkan dalam peti surat Surau Batu 11 Bagan Tengkorak yang kemudiannya membawa kepada penemuan mayat seorang lelaki di rumah tidak berpenghuni di Kampung Melaka, Bagan Tengkorak, Tanjung Karang pada 30 Januari 2020. Penemuan mayat itu tidak hanya mencetuskan tanda tanya kepada penduduk setempat tentang identiti mayat tersebut, malah misteri tentang siapakah yang meninggalkan nota itu turut menjadi teka-teki kepada mereka. Mana tidaknya bukan sahaja jiran terdekat, bahkan peniaga yang berniaga berdekatan dengan rumah yang dikatakan rumah arwah Cikgu Jumri itu juga memberitahu bahawa mereka tidak menyedari terdapat mayat di dalam rumah tersebut kerana tidak menghidu sebarang bau yang pelik seperti mana yang dikeluarkan oleh mayat manusia. Menurut cerita penduduk tempatan, rumah itu sebelum ini dimiliki seorang guru lelaki yang menetap bersama keluarganya, namun guru itu telah meninggal dunia, manakala keluarga guru tersebut telah berpindah ke tempat lain dan meninggalkan rumah itu untuk dijual pada sekitar tahun 1990-an. Namun sejak itu, rumah arwah Cikgu Jumri tidak mempunyai penghuni tetap apabila pembeli atau penyewanya hanya mampu tinggal sekejap sahaja di rumah tersebut dan berpindah selepas itu kerana dikatakan telah diganggu. Terdapat beberapa pengalaman dan cerita mistik yang berlegar di media sosial tentang rumah misteri ini, tetapi tidak dapat dipastikan kesahihannya. Lalu, apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada 30 Januari 2020, dalam kejadian 2 petang itu, jemaah Surau Batu 11 baru selesai menunaikan solat zuhur apabila beberapa orang jemaah telah menemui satu nota bertulis tangan di atas keratan kotak yang meminta penduduk kampung menguruskan satu jenazah. Terkejut dengan penemuan itu, mereka segera pergi memeriksa rumah yang telah dikatakan di dalam nota tersebut untuk mendapatkan kepastian. Setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati memang benar terdapat satu mayat di dalam rumah tersebut seperti yang tertulis di dalam nota itu. Laporan kemudian telah dibuat kepada pihak polis bagi melaporkan penemuan yang dahsyat itu. Tidak lama kemudian, beberapa anggota polis tiba di lokasi kejadian. Pihak polis telah mengesahkan penemuan jasad manusia itu yang berada dalam keadaan terlentang di atas sebuah tilam yang berada di dalam salah sebuah bilik di rumah tersebut. Siasatan awal pihak polis mendapati mayat itu dipercayai seorang lelaki warga Indonesia yang berusia 60-an dan dikenali penduduk setempat. Lelaki itu sebelum ini diketahui mengambil upah membersihkan persekitaran rumah itu, tetapi dia tidak kelihatan setahun yang lalu. Pihak polis difahamkan yang lelaki itu mungkin telah datang semula ke kampung tersebut. Siasatan juga mendapati yang mangsa mungkin baru sebulan meninggal dunia. Penduduk kampung yang melihat jasad tersebut berasa hairan dan pelik apabila mayat itu dalam keadaan sempurna dan tidak berbau. Selain menganggap ia kebesaran Allah, ada di antara mereka yang mengenali lelaki itu memberitahu bahawa pada waktu hayatnya, mangsa seorang yang baik hati, sering berjemaah di surau dan tidak banyak cakap. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintenden Mad Asri Abdul Wahab mengesahkan kejadian itu dan kes disiasat sebagai mati mengejut. Menurutnya, mayat dibawa ke Hospital Tanjung Karang pada 6 petang untuk proses bedah siasat. Berita penemuan mayat tersebut dengan cepatnya tersebar di media sosial. Terdapat seorang pengguna Twitter dengan nama panggilan Azrul Naim 777 telah berkongsi cerita mengenai rumah ini. Menurutnya, kisah misteri yang diceritakannya ini bukanlah rekaan dan semuanya diambil daripada pengalaman orang-orang terdahulu yang pernah tinggal di rumah usang tersebut. Tidak mahu kisah yang salah disebarkan begitu sahaja, dia berkata versi yang diceritakannya ini datang sendiri dari pengalaman yang pernah dilalui penghuni di situ. Dari apa yang orang cerita, orang yang menyewa rumah itu tidak lama, kadang-kadang baru sehari sewa, esok sudah keluar rumah kerana tidak tahan. Bahkan ada yang kata orang sewa di situ tidak sampai seminggu mesti sudah keluar dari rumah itu. Malah dia sendiri pernah bertanyakan kepada 2 rakannya yang pernah menyewa di situ dan mereka turut melalui pengalaman yang lebih kurang sama. Bercerita tentang kisah kena kacau tersebut, ada satu kejadian di mana kru penggambaran sebuah produksi telah menyewa rumah tersebut. Di
Dia berkata terdapat salah seorang dari kru penggambaran wanita telah diganggu ketika sedang memasak di siang hari. Seperti yang kita tahu, siang hari di mana ia bukanlah waktu yang agak popular untuk sebarang aktiviti paranormal berlaku. Ketika sedang memasak, tiba-tiba ternampak sesuatu seperti pocong di luar tingkap sedang melihatnya. Tanpa bercakap apa-apa, kru wanita itu terus lari meninggalkan apa yang telah dimasaknya. Bukan itu sahaja, ketika mahu pergi mandi, benda sama telah dilihat di dalam bilik air. Selepas kejadian menyeramkan itu, penyewa seterusnya yang datang juga turut mengalami kejadian aneh di rumah tersebut. Penyewa kedua menurut Azrul Naim adalah pasangan suami isteri Mat Saleh dan dia selalu melihat mereka berdua di hadapan rumah tersebut. Tetapi katanya selepas 2 hari menyewa, rumah tersebut telah ditinggalkan dan pasangan suami isteri itu tiada lagi di sana dan penduduk telah meneka yang mungkin mereka juga telah diganggu. Bagaikan takdir, pada suatu hari dia akhirnya bertemu dengan Mat Saleh tersebut di sebuah kedai mamak dan dia tidak melepaskan peluang bertanya mengenai pengalaman menyewa di rumah usang itu. Kemudian Mat Saleh itu memberitahu yang mereka sudah berpindah kerana ada benda seram yang selalu muncul. Mereka takut kerana ada syaitan yang menyeramkan. Selepas diganggu, pasangan suami isteri Mat Saleh itu akhirnya memutuskan untuk mencari rumah sewa baru dan tidak mempunyai syaitan yang menyeramkan. Pada masa yang sama, terdapat seorang penduduk yang dikatakan telah lama berjiran dengan rumah tersebut. Asnawi Hasim memberitahu bahawa sudah lebih 50 tahun dia menetap di situ. Katanya, masyarakat di luar sana yang tidak tahu menahu mengenai rumah itu, hentikan sebar perkara tidak sahih dan jagalah aib mereka yang sudah meninggal dunia. Dakwaan kononnya rumah itu berpenunggu hanyalah cerita yang tidak dipastikan kebenarannya kerana ia disampaikan penduduk kampung dari mulut ke mulut. Tambahan pula, rumah itu sudah beberapa kali dijual dan bertukar pemilik. Dia kesal apabila disebarkan bahawa rumah itu berpenunggu sedangkan dia sudah lama berjiran dan jarak rumahnya tidak sampai 30 meter. Menurut Hasnawi, dia juga terkilan perkara itu tersebar melalui laman sosial sehingga menjadi bahan perbualan yang ditokok tambah untuk menyedapkan cerita. Katanya, dia menjadi marah apabila ada individu yang mengaku penduduk kampung itu membuat cerita tidak masuk akal mengenai rumah berkenaan. Terdapat satu pasangan suami isteri yang juga jiran kepada rumah tidak berpenghuni itu. Basirun Hasim dan Khalizah Sarijan menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai perkara tidak sahih mengenai rumah itu. Menurut mereka, kita perlu jaga aib pemilik rumah. Jika buat cerita yang tidak benar, nanti tiada sesiapa mahu membeli rumah itu. Kasihan kepada pemiliknya. Mungkin benar apa yang disebarkan di media sosial atau mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh jiran rumah berkenaan dan mungkin ia akan kekal sebagai misteri. Satu lagi misteri tidak terungkap menimbulkan tanda tanya. Siapakah si penulis misteri yang hanya mampu menampilkan nota tulisannya sahaja? Setakat ini tiada individu yang berani mengaku. Sekian.